dia pun tertinggal, and then benda tu merayau dekat sekitar taman. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Selamat hari Isnin. Okey. So hari ini merupakan hari Isnin, di mana biasanya kalau hari Isnin ni kita akan bercerita tentang kisah-kisah seram yang telah pun dikirimkan kepada aku untuk aku berkongsi balik kepada korang. Tapi untuk hari ni punya pasal lah kita nak share juga cerita seram. But benda ni is actual happen dalam masa-masa yang terdekat ni, which is hari tu kita ada dengar cerita tentang kisah di mana kawasan Sabak Bernam dekat area Selangor sana dikatakan mengalami gangguan ketukan-ketukan tu kan. Tapi Alhamdulillah dah pun settle. Jap, sebelum tu, sebelum kita nak panjang-panjang tu, korang yang mana baru masuk ni, Assalamualaikum, saya nak ucapkan. Lepas tu siapa-siapa yang mungkin baru juga, korang bolehlah tekan like and share. Jangan lupa tekan juga subscribe button dan juga hit bell notification supaya insyaAllah lah sebelum 2021 ni menjelma, saya dapatlah capai insyaAllah lah 200,000 punya subscribers kan. So siapa-siapa yang mungkin baru lagi, berapa banyak baru dah, so korang bolehlah tekan dekat atas ni, dia punya pop up supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Alright guys, sebelum kita nak meleweh lagi, kita nak lebih panjang lagi, aku sure kebanyakan daripada kita pun dah tahu tentang kes Sabak Bernam tu, pecahan yang berlaku, ketukan pintu yang misteri kan, benda-benda macam tu. So ya, Alhamdulillah kita dah jumpa pun orang kata dia punya penyelesaian, akhir dia daripada mana, kenapa punca dia, and apa yang dia nak sebenarnya, semua benda dah settle. Yang mana tak tahu tu bolehlah pergi tengok research kat Google sendiri kan. Ada ustaz dah, orang cakap negotiation dengan dia, dah pun orang kata yalah buat satu perjanjian supaya mereka tak mengganggu penduduk-penduduk yang dekat sana. Tapi orang kata settle je hal dekat Sabak Bernam sana baru 2 hari lepas kecoh tentang misteri ketukan tu kembali lagi. Aku tak tahulah kenapa dia orang buat comeback. Kita pun tak tahu, mungkin ada part 2 ke kan, macam cerita aku ada part 2. Tapi apa yang menyeramkan adalah benda tu telah sampai ke negeri kelahiran aku sendiri, which is Melaka. Aduh, jai. Macam mana nak tidur malam-malam ni kan? Buat-buat tengah tidur, tang. Aduh. Alright. So, tujuan aku buat video ni, okay, macam ni sebenarnya. Aku jujur je lah dengan korang Okay, sepanjang aku buat video, Alhamdulillah dah 4 bulan ni, banyak dah sokongan yang aku terima daripada korang. So, aku dah buat almost 30 video tak silap aku untuk cerita seram. Terima kasih sebab sokong. Tapi untuk minggu ni, aku just nak ambil peluang ni untuk aku, orang kata, ada break weeks lah. Minggu rehat 30 video ni konsisten setiap minggu, 30 minggu ni aku buat tak pernah rehat. Cuma minggu ni aku minta lah sikit kelonggaran untuk bercuti lah orang kata. Tapi tak adalah cuti sangat pun, kita bercerita juga tentang kisah seram. Just rehat untuk kongsi kisah yang di-sharekan oleh orang. Ramai orang share dekat YouTube, dekat orang kata komen, dekat DM, dekat Telegram, semua tempat dia orang share. Tapi untuk minggu ni aku ambil orang cakap keputusan untuk chill down, rehat dulu, let dulu, jangan marah. Okay, tapi itulah aku cakap, macam aku sebut tadi pasal misteri ketukan, aku baru je lah nak rehat, dan minggu ni tiba-tiba aku duk scroll IG, terjumpa pula tentang kisah di mana berlakunya lagi ketukan misteri ni, tapi kali ni di Melaka lah. Cerita ni terjadi 2 hari lepas, and then ada footage yang tengah viral dekat Facebook, dekat Instagram, dekat YouTube sekalipun, yang di mana kalau korang tengok video tersebut, aku rasa family tu tengah rehat dalam around pukul 9 ke 10 kan, tengok drama TV3, and then diorang dikejutkan dengan satu bunyi hentakan kuat daripada luar grill tu, and memang kuat lah. Kalau nak katakan angin, memang mustahil lah benda tu boleh jadi sampai macam tu sekali. And kalau kata binatang pun tak ada nampak apa-apa figure dekat luar sana. Takkan tak tengok lagi korang ni? Okay, tengok dulu. Roll it. Ini ada rakyat ke? Bunyi apa? Astagfirullahaladzim.
Allah dekat. Alright, so itulah video dia. Aha, berani kan adik tu. Kalau korang kat tempat tu, korang berani lah cakap macam tu. Aduh, adik tu memang kering lah, brother. And then kita pun boleh salute kat diorang juga yang dalam video ni, which is diorang tak panik, diorang tak hara kan. Diorang macam let it be, benda tu jadi. And pakcik tu pun datang kat depan pintu tu. Diorang kata situ ada baca-baca sikit, sebab tu korang boleh dengar bunyi hentakan yang sangat-sangat kuat di hujung-hujung video tu, yang tong 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 kan, kuat gila kan. Kalau kita tengok daripada sudut video kan, kalau kau tengok kat Sabak Bernam, kebanyakannya footage yang dirakam adalah tak beberapa nak jelas. Cuma nampak orang cakap kelibat sikit-sikit sebab dirakam dalam keadaan yang gelap. Tapi untuk kali ni, dekat Melaka ni dia rare sikit, di mana ketukan ini berlaku dalam keadaan yang terang. Dirakam dalam sudut yang sangat-sangat terang. Kita boleh tengok dekat dalam, kita boleh tengok kat luar juga. And then memang tak ada siapa-siapa mat dekat luar tu. Tapi kita boleh nampak lah kan, grill, pintu dia bergegor macam, faham tak? Dia macam, aku tak tahu macam mana nak cakap, tapi memang kalau kita tengok daripada sudut energi dia, memang sangat-sangat kuat lah. Memang dulu dekat area taman aku ni, bukan kat taman aku, area taman aku ni, dulu kalau korang nak tahu, ada kisah tentang seorang pakcik ni, dia memela something tau. So bila dia dah meninggal, barang dia pun tertinggal, and then benda tu merayau dekat sekitar taman. Tapi dia tak main gegau grill, dia main sepah-sepahkan kasut orang yang dekat rak. Itu dululah tahun 2011, 2012 tak silap aku, dah lama dah. Tapi alhamdulillah lah, semua benda okey. Aku pun tak tahu kenapa benda tu main kasut orang, kita tak tahulah kan. Okey, alright, so kita teruskan cerita pasal gangguan yang ada kat Melaka ni. So kita boleh tengok dekat sini, menurut Sinar Harian. Okey, kita baca kat sini. Dia kata menurut Sinar Harian Alu Gajah, penduduk kampung Paya Rumput Paya Rumput kat Masjid Tanah ke? Aku orang Melaka pun tak tahu. Di sini mendakwa dihantui misteri ketukan pintu yang kuat beberapa hari yang lalu sehingga mengejutkan penghuni beberapa rumah kira-kira jam 3 hingga 3.20 pagi. Uish, kalau kita baca daripada perenggan pertama dia je, benda ni memang similar gila berlaku dekat Sabak Bernam sana. Cuma Sabak Bernam sana diorang awal sikit, betul tak? Dalam pukul 10 malam sampai ke pukul 3 pagi. Tapi mungkin benda ni baru lagi, anak-anak ke, kita tak tahu. Dia baru start jam 3 hingga 3.20 pagi. Kira-kira 20 minit ketukan itu berlaku. Okey, kita tengok sekali lagi dekat mana, adakah satu rumah je yang kena. Okey, menurut penduduk, Azirah Yasin berumur 59 tahun berkata, dia terjaga daripada tidur apabila mendengar ketukan kuat dari arah rumah saudaranya yang tidak jauh dari rumahnya. Wow, kau bayangkan kau dalam rumah, and then kau boleh dengar satu ketukan yang kuat, beberapa ketukan yang kuat di rumah saudara kau yang tak jauh daripada rumah kau. Maknanya bunyi ketukan tu bukan biasa-biasa, betul tak? Kalau kau dalam rumah, kau boleh dengar, kan? Betul tak? Alright. So kita move up lagi, kita baca lagi. Katanya dia mengejutkan suaminya tetapi diberitahu mungkin babi hutan. Okey. So kita benda kat sini, bila kita face benda-benda yang mungkin mistik ataupun mungkin benda yang kita tak tahu, first kita fikir tentang common sense dulu. Kita fikir benda logik dulu, betul? Tapi akak ni bagus. Dia kata dia kejutkan suami dia, and then dia syaki yang bunyi ketukan tu ataupun hentakan maupun sondolan tu datangnya daripada babi hutan. Okey, sebelum tu kalau korang yang mana tak tahulah, aku terangkan sikit tentang babi hutan ni. Dia ada dua jenis tau. First, babi hutan yang selalu kita nampak, yang biasa je lah, yang duduk kat hutan, yang warna hitam berbulu, yang hidung panjang tu kan. Itu biasa babi hutan yang duduk dekat hutan. Nombor dua ni, jenis ni pelik sikit. Sebab apa? Babi-babi ni dia tak sentiasa duduk dekat hutan. Sebabnya mereka kebanyakannya boleh ditemui di ruangan komen. Alright, tu kita teruskan. Okey, menurut dia, dia kata, jadi saya hanya meninjau melalui tingkap dan tidak berani membuka pintu. Dia kata kerana masih teringat tentang misteri ketukan yang berlaku di Sabak Bernam. Betul. Kalau aku dekat tempat dia sekalipun kan, aku pun tak, orang kata tak adalah orang kata nak berani sangat buka pintu tu terus kan. Sebab benda ni telah pun diceritakan oleh kawan aku semalam, baru aku dapat tahu pasal benda ni. And then dia kata benda ni terjadi di betul-betul sebelah kampung dia je. So dia pun adalah info tambahan yang mungkin belum keluar lagi kat surat khabar, jadi aku cerita dengan korang. Alright, so kita teruskan lagi. Bagaimanapun, menurutnya keesokan hari itu, anak saudaranya menghubungi dan bertanyakan kepada saya mengenai kejadian tersebut.
Rupa-rupanya bukan rumahnya sahaja yang mengalami situasi itu. Malah beberapa jiran lain turut mendakwa mereka telah diganggu dengan satu ketukan yang amat kuat. Dan kejadian ini berlaku pada pukul 3 hingga 3.20 pagi. Wow. Okay. So, dia pun tak sure apa yang jadi kan. Lepas tu dia kata dia call dia punya saudara and then dia pun confirmkan benda ni bukan rumah dia sahaja yang kena. Macam aku cakap tadi, ada 5 buah orang cakap rumah yang kena dekat dalam kampung tersebut lah. Okay, kita teruskan. Setakat ni penduduk sudah memaklumkan kepada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan pihak masjid untuk menasihatkan penduduk berhati-hati dan tidak membuka pintu. Kata dia, terdahulu seorang individu memuat naik status di Facebook mendakwa pensteri ketukan tanpa salam menghantui beberapa rumah di penduduk kampung Paya Rumput. Yang itulah yang tadi aku tunjuk tu, brother ni lah yang upload, yang menunjukkan benda ni terjadi di mana ketikanya gangguan ini sampai ke negeri Melaka. Sementara itu, JPKK Paya Rumput Azman Abu Hassan mengesahkan menerima 5 aduan penduduk mengenai insiden tersebut. Dan insiden ini berlaku pada awal pagi Rabu yang lalu. So hari ni hari Senin, ada beberapa hari lepas dah. Menurut beliau, dia kata, kita tahu benda-benda gaib ni memang wujud, namun malam tadi kita tidak menerima sebarang aduan. Kita juga membaca surah Yasin di masjid malam tadi dan berharap kampung ini aman dan tiada lagi perkara yang mengganggu penduduk-penduduk tempatan. Alright, okay. Menurut JPKK ni, dia kata beberapa hari yang lepas banyak aduan sampai 5, tapi Alhamdulillah sepanjang ke hari yang semalam, which is hari Ahad, mungkin benda tu tidur ataupun mungkin dia ambil cuti, weekend kita tak tahu kan, mungkin dia akan bekerja balik di work days, kita tak tahu. Tapi apa yang kita boleh cakap atau kita boleh simpulkan tentang hal ini, betul lah macam dia kata, benda-benda gaib, benda-benda yang kita tak nampak ni memang ada, tetapi kita jangan ambil enteng pasal benda ni. Okey, pasal information tambahan yang kawan aku cakap tu, aku nak cerita dengan korang. Okey, macam kita tahu kat Sahabat Bernam sana, kes dia disebabkan ada belaan and then benda tu tak tenang, mencari dan juga macam-macam hal lah yang korang dah dengar dekat voice note tentang ustaz tu dengan juga benda tu. And ada juga gambar-gambar yang telah pun tersebar luas dekat YouTube channel, dekat Facebook, dekat IG, dekat mana-mana je lah celah yang ada. So, kita tahu apa base ataupun apa solution dekat Sahabat Bernam. Tetapi, benda yang jadi kat Melaka ni, dia something yang lain sikit. Sebab apa? Menurut kawan aku lah, yang orang kata duduk sebelah kampung dia je, dia kata benda ni sebenarnya ada kaitan dengan unsur jenayah dan juga syirik campur. Dia macam nasi goreng ada telur lah, macam tu. Dia ada dua benda yang berbeza, which is agenda sebenar penjenayah ni melakukan perkara macam ni adalah ketika pintu tu diketuk, dia mengambil kesempatan lah dengan kes yang berlaku kat Sahabat Bernam. Menurut dia dan juga beberapa orang cakap buah mulut, dan benda ni belum sahih lagi, cuma orang kata masih lagi dalam siasatan. Ada pendakwa yang orang cakap atas talian je, ataupun mungkin dapat cerita sampai-sampaian ni, kita tak tahu kan. So menurut kawan aku tu, dia kata dekat sana diorang kata sekarang tengah aktif tentang benda-benda syirik, which is pukau. Hampa tahu tak pukau tu apa? Pukau tu macam sleep. Lepas tu kau jadi bodoh je. I feel from your face you're freaked by the flow of blood, which is fully fixable in a snap. By focusing and following the flow of my words as you're flowing and floating, which is why you're focusing on my commands. You got this far in life by listening to one voice, the voice in your head. This Gelang. Ambil lah. Duit. Ada 500 ambil macam tu. So bila kau pukau ni, kau jadi bodoh, kau tak tahu apa yang jadi kan. So macam tu lah. Apa yang berlaku adalah, dia orang kata motif yang berlaku dekat Melaka ni adalah ada terlibat ataupun bersangkut paut dengan benda-benda jenayah. Tapi dia orang tak tahulah betul ke tidak. Ada yang mendakwa kalaulah kau buka pintu tersebut and then korang akan rasa satu angin yang meniup ke muka korang and then korang dah tak sedar apa-apa. Tapi sebenarnya perompak-perompak ni ataupun penjenayah-penjenayah yang ada agendah ni telah pun masuk ke rumah korang and melarikan barang-barang berharga sekaligus pukau mereka berjaya lah. So itu yang diorang gunakan, taktik-taktik penjenayah untuk menyamun ataupun merompak rumah-rumah korang. Wallahualam betul ke tidak kita tak tahu. Tapi apa yang aku boleh cakap, kalau kita dengar benda-benda yang tak ada salam ke, kita dengar benda-benda yang misteri, macam akak tu tadi, bagus tak buka pintu, kejutkan lelaki. Macam dalam video tu pun bagus, dipanggil suami dia pergi check apa semua. Kalau boleh jangan buka lah.
kan? Kalau boleh jangan buka. Dan aku rasa dekat mana-mana pun, sahabat berenam punya kes pun, kebanyakan diorang macam kata nasihatkan supaya jangan buka pintu sebab kita tak tahu apa yang dekat luar tu. And korang juga yang mana ada kat Melaka, aku harap tak sampai dekat sini. Kat sini dengan Paya Rumput agak jauh juga. Minta janganlah sampai Okey, dekat Paya Rumput sana, dekat Masjid Tanah maupun Alor Gajah, aku harap penduduk dekat sana supaya berjaga-jaga, hati-hati, amalkanlah apa-apa yang perlu untuk mendinding diri. Tadi pun kita boleh baca yang tentang masjid-masjid dan juga surau-surau telah pun mengadakan bacaan surah-surah Yasin. Sama macam usaha yang dilakukan oleh penduduk Sahabat Bernam untuk menghentikan misteri ketukan tu. Alhamdulillah kat sana pun dah settle. Dan aku harap mungkin ada Pak Ustaz ke ataupun pengamal-pengamal ilmu agama yang lebih tahu tentang benda-benda gaib ni boleh take in charge dalam hal-hal sebegini. Alright. So buat masa sekarang belum ada apa-apa info yang sahih. Cuma ada satu kabar angin dikatakan macam aku cakap tadi lah. Ada ilmu pukau ataupun percubaan jenayah yang sedang giat dijalankan dekat Melaka ni. Mungkin ini taktik baru, kita tak tahu, wallahu alam. Kita tunggu update daripada pihak berita ataupun pihak berkuasa. Kita ni sebagai manusia yang tak tahu apa-apa ataupun netizen yang mungkin zero tentang ilmu apa-apa, jangan buat andaian sendiri. Jangan orang cakap sampaikan benda yang tak pasti. Kita just mungkin duduk, jaga diri. Manalah tahu nanti esok lusa turn rumah kita pula diketuk nanti. Kita tak minta, tapi janganlah sampai ke tahap macam tu sekali. Alright. So macam orang cakap sekarang ni macam-macam benda berlaku kan. Kat COVID-19 ni macam-macam hal, Selangor air pun tak settle lagi. Lepas tu dengan kes-kes jenayah yang lain yang masih lagi dalam siasatan. Tapi kita ni mungkin kadang-kadang aku faham kita suka untuk bersuara, and sekarang pun zaman-zaman untuk kita boleh bersuara di mana saja, media sosial orang cakap terutamanya. Tapi janganlah kita berselindung di sebalik keyboard tu. Alright. So kita ni, aku faham kadang-kadang kita ni niat nak tegur, tapi kita lupa sometimes bila kita tegur tu kita kena expect orang tu kalau nak terima, kalau tak terima sudah. Sebab apa, jalan tanggungjawab kita ni dah settle. Macam contoh kita nak tegur tentang aurat orang. Contoh bahawa ini bukan aku nak cakap pada siapa, sumpah. Cuma contoh okey, kau nak tegur aku tentang aku punya something. Okey, kau dah tulis ni kat komen. Okey, mungkinlah aku macam aku melatah. Alah, kau macam bagus sangat. Engkau jangan melatah. Kau dah tegur. Dia tak nak terima, itu dia punya hal. Kan? Kita sebagai yang penegur ni, kita tak boleh expect apa yang kita tegur tu orang tu boleh terima bulat-bulat. Engkau komen, kau tak kenal orang tu, kau tak boleh nak terus direct into orang tu macam, ya faham, minta maaf, salah saya, ya awak betul. Jangan. Kita kalau nak menegur tu biar dengan adab dan juga cara yang betul. Itu pasti. Bila kita dah tegur, orang tu tak boleh terima, dah cukup. Tugas kita dah settle. Itu pun kalau kau nak menegur lah kan. Kalau kau nak berdiam diri, lagi elok. Sebab kalau tak ada benda yang baik nak cakap, baik kita diam je. Betul tak? And one more thing, satu lagi. Kalau nak menegur, jangan lupa set the limit bar. Sebab apa? Kebanyakan sekarang, dia punya starting tegur tu end up sibuk dengan hal orang lain. Hal diri tak jaga ni, hal sendiri tak jaga ni, tapi dah sampai sibuk hal orang lain, sampai pekung diri sendiri dia buka, and then mulalah maki sana maki sini. Tak ada point, pakai agama, tak ada benda lain. Itu je cerita dia. Alright. So jaga diri, jaga hati, jaga jari. Itu yang sentiasa aku pesan. Kita ni kalau rasa hari ni baik, kita kena ingat besok kita tak tahu kita ni siapa. Tapi kalau hari ni kita buat silap, jangan sampai mati hang buat silap. Okay. So it's always have a room to change yourself. Taubat tu sudah terbuka untuk kita. Kita siapalah nak hukum siapa kan. Alright. So kita jagalah diri kita baik-baik. Terima kasih kerana bagi ruang untuk aku. Minggu ni kita berehat seketika tentang cerita-cerita seram ni. Kita berkongsi tentang cerita seram yang sedang berlaku dekat sekeliling kita ni. And insyaAllah minggu depan kita akan kembali balik dengan orang cakap segmen macam biasa. Cuma minggu ni aku berehat. Jangan marah, aku faham. Korang tunggu seminggu lama. Itulah dulu aku buat seminggu 2 kali. Bang, tak best abang. Bang, bosan abang. Bang, cerita abang ni macam ni abang. Padam ke? Siapa suruh cakap macam tu? Komplain banyak-banyak. Kan aku nak mengajuk. Tak adalah, gurau je. Right? So, kita jumpa di Senin akan datang. Terima kasih sebab sokong aku sampai hari ini. Share video ni kalau korang suka. Orang kata kalau korang ada info-info tambahan, korang boleh tulis dekat bawah ni. Okay? Terima kasih kerana menonton. Support aku sampai 200k insyaAllah sebelum tahun ni habis. Kita jumpa di masa yang akan datang. I see you. Assalamualaikum. Peace. Jangan sedih-sedih. Senyum.